Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat? Alhamdulillah sihat. Ustazah pun sihat. Best cuti? Alhamdulillah. Pergi mana? Pergi mana awak tulis dekat ruangan komen. Jadi sebelum awak tengok, awak kena follow, subscribe Ustazah, boleh? Alright. Okay, hari ni Ustazah nak share tentang cara menjawab tajuk-tajuk berikut. Pertama, angka dan perkataan. Kedua, cerakit. Ketiga, genap atau ganjil. Keempat, anggaran. Kelima, bundar. Dan seterusnya adalah pola nombor. Ini adalah part 1. Sebab Ustazah buat sikit-sikit. Jadi awak ada masa lagi seminggu cuti. Gunakan cuti ni dengan mengulang kaji pelajaran. Sebab selepas cuti adalah minggu ulang kaji. Jadi Ustazah nak minta maaf, Ustazah tak dapat bersama-sama dengan awak untuk mengulang kaji sama-sama buat kali yang terakhir. Jadi selepas seminggu ulang kaji, bermulalah penilaian akhir tahun, iaitu PAT. Selepas tu awak ada 4 minggu untuk bermain-main bersama kawan-kawan awak sebelum awak memasuki darjah 5. Selamat tahun baru. Semoga 2023 awak semua lebih cerah, lebih indah dan lebih banyak amalan. Okey, jadi kita mulakan dengan angka dan perkataan. Angka dan perkataan ni akan ada soalan yang diminta angka tukarkan kepada perkataan sama ataupun perkataan kepada angka. Okey, cuba kita tengok contoh soalan. Okey, ini adalah angka. Dia bagi angka dahulu kan, ataupun nombor bulan. 45,478. Yang ini pula perkataan, dia minta tukarkan kepada angka. Contoh soalan, yang jahat tu kan. Yang jahat mana? Salah tak tulis. Yang jahat tu, dia tanya, tukarkan angka kepada perkataan. Itu soalan yang pertama. Yang kedua, tukarkan perkataan kepada angka. Macam mana awak nak jawab secara berhati-hati bagi yang masih lagi keliru. Macam mana masih lagi ada buat kesilapan kecil. Jadi awak kena fokus, tonton macam mana kaedah untuk awak menjawab soalan berkenaan dengan angka dan perkataan. Pertama sekali untuk nombor, Ustazah nak awak buat 2 garisan antara ni sa kan, sa, 10, ni ratus, ini ribu, dan ini 10,000. Ustazah nak awak buat garisan selepas ribu dan garisan selepas ratus. Okey. Jadi yang pertama, awak kena tengok kotak yang pertama. Kotak pertama adalah apa? Macam mana kita nak sebut dua nombor ini? 40. Jadi kita pun tulis 40. 40 berapa? 45. 45 ke? Okey. Garisan yang pertama ini adalah garisan ribu. Garisan kedua adalah garisan ratus. Jadi ini adalah 45,000. Tulis ribu. Kemudian adalah 4. Tulis 4. 4 apa? 400. Okey, kotak yang kedua adalah 78. Maka awak pun tulis 78. Faham? Ya? Jadi ada yang keliru. Konon. Kadang-kadang dia tulis kat sini 08. 408. Okey, ini 400. Yang ini awak nak baca macam mana? 8. Jadi awak tulis je lah 408. Faham? Okey, seterusnya tukarkan perkataan kepada angka pula. Kita gunakan ini tadi. Kita gariskan selepas ribu dan selepas ratus. Tulis nombor dekat atas. 4. Tulis 4. 2. Tulis 2. 3. Tulis 3. 2. Tulis 2. Ini 1. Okey, kemudian macam mana tulis 40
tulis 42. Ratus, ada ratus, tulis ratus. 21, tulis 21. Macam mana pula dia kata 300, okay, ini tak ada contoh soalan lain. 300 sah 1 sahaja, jadi 2 tak ada. Ni dah 300, ini 1, jadi awak tambah lah, jadilah 300 sah 1. Jadi kat jawapan akan menjadi 300 sah 1. Kalau dia minta 1, dia tak minta 10. Dia tulis 1 saja, 301. Jadi macam inilah tulisnya. Okey, awak tak boleh tulis 310 ataupun 31 sahaja. Nanti kalau awak tulis 4231 akan jadi apa? 4231. Okey, jadi tip untuk angka dan perkataan ni, selepas awak memilih jawapan ataupun menulis jawapan, sila baca dahulu jawapan awak sebelum awak pergi ke soalan seterusnya. InsyaAllah awak akan elak daripada melakukan kesilapan yang kecil. Okay? Okay, next. Kita pulang ke rumah. Alright, awak sudah faham kan angka dan perkataan? Jom kita pergi. Seterusnya adalah cerakin. Ayo. Cerakin ini mudah sahaja. Kenapa mudah sahaja? Kerana awak hanya tulis balik nombor yang dia beri. Okay? Cuma awak kena bezakan dua perkara. Apa? Nak bezakan apa? Alright, kita tengok. Okey, nombor bulan ini macam mana kita nak baca? 84,504. Okey, jadi kita kena mengenal pasti rumah-rumah nombor tersebut. Okey, rumah 4 adalah rumah sak. Rumah sifar adalah rumah puluh. Rumah 5 adalah ratus. Rumah 4 adalah ribu. Rumah 8 adalah puluh ribu. Jadi, untuk cerakin awak cuba bagi tahu. 8, 80,000. 4, 4,000. 5, 500. Sifar, puluh. Kalau sifar sama ada awak nak tulis ataupun tidak, terpulang. Bagi Ustazah, lebih baik awak tu tulis. Okey, kemudian 4 sah. Alright. Tanjiro ada soalan. Okey, Tanjiro tanya, cerakinkan nombor berikut kepada nilai tempat dan nilai digit. Ada dua perkara. Dua perkara itulah yang awak selalu tertukar. Ustazah, nilai tempat apa? Nilai digit apa? Jadi, nilai tempat, ingat, nilai tempat adalah perkataan. Jadi, jawapan itu mestilah ada perkataan. Perkataan apa? Inilah perkataannya. Puluh ribu. Okey, macam mana pula dengan nilai digit? Digit adalah nombor. Jadi, awak hanya tulis nombor sahaja. Awak tulis macam mana? Kalau 80,000 ada berapa kosong? Ada 4 kosong. Kalau awak lupa, awak tengok nombor selepas 8 ada berapa nombor? Ada 1, 2, 3, 4. Bermakna 80,000 ada 4 kosong belakangnya. Okey, kita cuba jawab nilai tempat dahulu. Nilai tempat, ambil yang pertama belah kiri. 80,000. Sebab apa? Nilai tempat adalah perkataan. Tambah. Jangan lupa simbol tambah. Ramai lupa. Tapi sila ingat. Okey, jangan ulang kesilapan lalu. Kemudian 4,000. Tambah. Kemudian 500. Tambah 0,10. Tambah 4 sah. Okey? Kemudian nilai digit. Setelah kata apa? Digit adalah nombor 80,000. Kena taruh sifar ataupun kosong di belakangnya. Ada berapa kosong?
Tengok nombor selepas ada berapa? 1, 2, 3, 4. Bermakna ada 4 kosong. Kemudian tambah 4 pula. 4. Selepas 4 ada berapa nombor? 3 nombor. Jadi 3 kosong. Kemudian 5. Ada berapa nombor? Ada 2 kosong. Lepas tu kosong, buat je kosong. Tambah 4. Mudah kan? Jadi untuk soalan cerakin ni, sila jangan lupa letak simbol tambah. Dan sila ingat nilai tempat tu apa, nilai digit tu bagaimana. Kalau awak confused, awak buat dua-dua. Okay? InsyaAllah guru yang menanda tu moga diberi ihsan untuk memberi markah. Okay? Apa-apa soalan jangan tinggalkan kosong. Maksud saya janganlah awak tulis jawapan hitam. Awak tulis cara pengiraan. Okay? Mungkin ada markah yang terselit di situ. Betul? Okay, next. Alright, angka dan perkataan sudah, cerakin sudah. Jadi kita pergi kepada genap dan ganjil. Let's go. Salah. Ganjil atau genap. Genap atau ganjil. Ganjil atau genap. Apa beza dua ini? Alright, kita tengok susunan nombor dari sifar. Nombor yang pertama adalah sifar. Sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 termasuk tak? Tak termasuk. Sebab 10 dah ada 2 nombor. Kita nak satu macam tu. Okey. Dan awak perlu lihat dekat situ. Kita mulakan dengan genap. Genap bermula dengan kosong. Jadi, nombor genap adalah kosong, selang seli. 2, selang lagi 4, selang lagi 6, selang lagi lah 8. Jadilah nombor genap adalah 0, 2, 4, 6, 8. Dan selebihnya adalah ganjil 1, 3, 5, 7 dan 9. Kalau awak lupa, awak buat selang-seli. Okay? Bermulakan dengan kosong. Kosong ni awak bulatkan. Kan? Awak dah tulis 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dekat kertas peperiksaan kan. So awak pun bulat dengan kosong. Okay. 0, 2, 4, 6, 8. Jadi nombor yang bermula kosong adalah genap. Maka yang awak bulat tu semua genap. Yang tak bulat tu adalah ganjil. Okey, itu tips dia. Okey, macam mana nak tentukan kalau nombor tu banyak kan? 45,761. Macam mana? Okey. Siapa ni? Let's go. Let's go dia tanya. Tentukan nombor genap ataupun ganjil. Yang mana? Okey, ada berapa nombor ni? Ada 7 nombor bulat dekat situ. Macam mana kita nak tentukan nombor ini genap ataupun ganjil? Kita perlulah tengok nombor akhir. Tak kisahlah soalan tu letak 10 ke kotak nombor ataupun 5 ataupun 1. Awak tetap kena tengok nombor hujung sahaja. Kita bulatkan nombor hujung. Kotak yang pertama hujung dia 2. Kotak yang kedua adalah 0. Kotak yang ketiga adalah 1. Kotak keempat adalah 9. Kotak kelima adalah 2. Kotak ketiga adalah 3. Ketiga. Kotak kelima, keenam adalah 3. Dan kotak yang terakhir adalah 4. Jadi macam mana nak tahu? Kita tengok nombor yang terakhir ni 2. Bermakna 2 dalam kumpulan genap. Maka nombor semua ini adalah genap. Yang kedua adalah 0. 0 adalah genap juga. Maka nombor ini adalah genap. 45,781. 1 adalah ganjil. Maka nombor besar ini adalah ganjil. 51,489 bermakna 9. 9 adalah ganjil. Sama juga 2 genap, 3 ganjil dan 4 genap. Okey. Boleh?
Oh, akan ada contoh soalan dia suruh susun nombor 4,000, tak apa. Kita sudah tambah selingan dekat hujung-hujung. InsyaAllah. Okay, jom kita move ke next part. Angka dan perkataan dah faham, cerakin pun dah faham, genak daun ganjil lagi lah dah faham. Jadi kita move kepada anggaran. Jom. Okay, untuk anggaran ni mudah saja. Sebab apa? Kalau contoh jawapan dia 1,000 tapi awak letak 999 ataupun 980, hampir tak kepada 1,000, hampir. Logik ke? Logik berdasarkan situasi yang dia beri. Okey. Apa yang penting kalau awak menjawab soalan matematik? Pertama adalah pensel, kedua adalah pemadam, ketiga adalah apa? Siapa ni? Apa? Dia bagi something lah kat Ustazah. Terima kasih. Alright. Pembaris adalah alat yang wajib. Jadi sila bawa. Ustazah tak pasti awak tengah tengok ke tak apa Ustazah cakap. Tapi Ustazah harap sangat awak bawa pembaris. Okey. Dia tanya apa tu? Siapa dia ni? Siapa? Okey, dia tanya. Dia kata anggarkan isi padu balang BCD. Balang BCD? Okey, ini adalah balang A. Ini balang B, balang C dan ini balang D. Dia nak balang BCD sebab apa? Balang A, soalan dah bagi tahu ada 2,000 ml isi padu dia. Jadi macam mana awak nak buat? Awak ambil pembaris, awak gariskan mengikut aras air pada balang BCD dan membandingkan dengan balang A. Kalau awak tengok kat situ, A ada berapa bahagian? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Bahagikan. Kalau Ustazah kena bahagi ke? Susahlah. Okey, kalau cakap susah, bahagikan dulu 2. Pada 2 bahagian. Kalau satu ni adalah 2,000, bahagi 2, dapatlah 1,000. 1,000 apa? 1,000 ml. Sorry. Okey, kalau 2 balang 1,000 ml, kalau 1,000 bahagi pula 2, dapatlah 500 ml. Jadi setiap bahagian ni adalah 500 ml. Okey, seterusnya kita tengok balang B, C, D. Okey, balang B ada berapa bahagian? Ada 3 bahagian. Bermakna 500 tambah 500 adalah 1,000. Tambah lagi 500 adalah 1,000. 1,500 ml. ml ni apa? Mililiter. C ada berapa bahagian? Ada 2 bahagian. Bermakna 500 tambah 500 1,000 ml. Okey, D ada berapa bahagian? 1 saja. Bermakna dia adalah 500 ml. Kedudukan ni sebenarnya tak ada lah macam ni. Soalan dia tak adalah macam yang Ustaz tunjuk ni. Dia bagi 2 sahaja perbandingan. Jadi apa-apa pun cara awak gunakan pembaris. Bila awak menggunakan pembaris, maka awak nampak anggaran setiap isi padu yang berbeza. Macam juga jarak. Awak kena guna pembaris. Okey? Jarak macam hari tu soalan UP2. Saya buat jarak sesuatu tempat kepada sesuatu tempat menggunakan garisan. Awak kena guna apa? Guna pembaris. Pembaris yang akan membantu awak. Sila bawa ke pembaris. Mudahkan anggaran. Jom kita pergi ke seterusnya. Okey, dah faham angka dan perkataan, dah faham cerakin, genak atau ganjil, anggaran, dan kita teruskan kepada bundar. Jom! Alright, okey. Bundar. Bundar ni ramai lagi yang masih terjadi. Tak apa. Bila kita belajar, kadang-kadang kita akan terlupa. Sebab tu kita ulang kaji lagi dan lagi.
belajar daripada kesilapan. Mungkin kali ini awak tak buat kesilapan, kawan awak buat kesilapan, maka awak kena belajar daripada kesilapan kawan awak. Okey? Jadi jom kita tengok kaedah yang Ustazah guna. Okey, bila bundar kita pecahkan nombor kepada 2. 0, 1, 2, 3, 4, kemudian 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa? Okey, nombor 0, 1, 2, 3, 4 adalah nombor sakit. Bila nombor sakit, awak perlu tambah kosong. Apa maksud tambah kosong? Bermakna awak tak perlu tambah apa-apa. Seterusnya adalah nombor sihat. Nombor sihat perlu tambah 1. Ingat, nombor 5, 6, 7, 8, 9 adalah nombor sihat. Okey, seterusnya kita tengok dia nak tanya apa tu. Dia tanya bundarkan pada ratus yang terdekat. Tanya soalan, kita tengok soalan. Baca soalan. 45,124. Alright. Jadi, tengok kaedah pertama. Baca soalan dan gariskan nilai tempat yang disebut. Dia minta apa? Dia minta ratus. Jadi kita gariskan ratus. Mana ratus? Ini sa. 10 ratus. Kita gariskan ratus. Okey. Jadi kita padam. Alright. Teknik yang kedua. Step yang kedua. Lihat jiran sebelah kanan. Mana kanan? 2 ini adalah jiran kanan dia. Sama ada nombor ini sakit ataupun sihat. Okey. Jika sakit, maka kekalkan nombor. Sebab apa? Kekalkan nombor yang bergaris tu yang mana? Nombor 1. Jadi kita kekalkan dia. Nombor 2 ni adalah nombor sihat. Sakit. Jadi perlu tambah kosong. 1 tambah kosong berapa? Letak 1. Jadi step yang keempat, nombor di sebelah kiri. Mana kiri? Ini kiri dia. 45. Kekalkan. Maka kita pun tulislah 45. Okey, tengok nombor yang kita bundarkan tu adalah 1. Tulis 1. Dan nombor di sebelah kanan tu tukarkan kepada sifar. Okey? Jadi akan menjadi 45,100. Ingat, nombor sakit 5, 6, 7 nombor sihat 5, 6, 7, 8, 9. Itu saja yang awak perlu tambah 1 dekat nombor yang perlu dibundarkan. Kalau kat sini 6, maka kat sini perlu tambah 1. Okey? Next. Alright, kemudian kita dah selesai angka dan perkataan, cerakin, genap atau ganjil, anggaran, bundar. Kalau tak menguasai, awak patah balik, awak ulang ganjil lagi. Okay? Next, kita pergi kepada pola nombor. Ayuhlah kita. Okay, seterusnya kita pergi kepada pola nombor. Pola nombor ni adalah susunan nombor. Kita kena tengok nombor tu semakin menaik ataupun semakin menurun. Kalau dia menaik berapa? Kalau dia menurun berapa? Alright. 84,546. Okey, nombor seterusnya 84,566. Bertambah ke menurun? Bertambah ke berkurang ataupun menaik ke menurun? Menaik. Okey, kat mana dia menaik? Dekat 10. Yang pertama 46, tiba-tiba yang kedua 66. Seterusnya 84,586. Seterusnya 84,606. Dia tambah berapa dekat situ? Tambah 20, 20 dan 20. Okey, contoh yang kedua 12,845. Seterusnya, adakah nombor itu berkurang ataupun menaik? Berkurang ke menaik? Berkurang berapa dekat situ? Berkurang 25. Alright. Okey. Dia ada tanya soalan. Okey, kita tanya soalan. Kita baca soalan dia. Lengkapkan pola nombor berikut. Okey, mari kita lengkapkan. Macam mana nak lengkapkan, Ustazah? Macam mana saya nak tahu berapa beza? Okey,
Jadi awak kena tahu setiap kotak ni perbezaan dia berapa. Bila kita kata beza, maka kita perlu guna operasi tolak. Jadi kita ambil dua nombor yang duduk sebelah. Contoh kan, kalau kita nak ambil dua ni boleh ke? Tak boleh sebab kotak sebelah ni adalah kosong. Awak nak tolak apa? Maka kita ambil kotak yang ini. Alright. Jadi kita pilih pen biru lah. Kalau tolak, kita perlu tolak yang besar, tolak yang kecil. Mana besar? Ini besar. Mana kecil? Ini kecil. Jadi dia menaik ke menurun dekat sini. Dia menurun sebab nombor semakin kecil. Kita ambil nombor besar dahulu. 45,487 tolak. Okey, bila operasi tolak, kita kena letak nombor rapat ke bahagian kanan, ikut atas 7, ambil bawah tu 7. Kita letak 2, 6, 4, 5, 4. Kita baca daripada belakang. Jadi kita tolaklah macam biasa. 7 tolak 2, 5. Bagus. 8 tolak 6, 2. Bagus. 4 tolak 4, 0. 5 tolak 5, 0. 4 tolak 4, 0. Bermakna dia berkurang 25. Jadi kita dah tahu dia berkurang 25. Kita tolak 25. Tolak sini 25. Bermakna kita pun kiralah untuk semua. Kira je. Jangan malas. Okey. 45,462 tolak. Kat mana kita kena rapat? Dekat bahagian kanan. 25. 2 tolak 5 boleh ke? Tak boleh. Pinjam sebelah jadi 5. Sebelah ini akan jadi 12. 12 tolak 5, 8. 5 tolak 2, 3. Yang ni 4. Bawa je turun. Bermakna jawapannya 45, 43 lah 8. Seterusnya mana kosong? Ini lagi kosong. Tolak 25. Aku pula tolak 2. Okey, 45,387 tolak 25. Tolak 7 tolak 5, 2. 8 tolak 2, 6. 3, 5, 4. Jadi jawapan dia 45,362. Alright. Okey, yang atas kita dah siap. Kita kena siapkan yang bawah pula. Okey, yang dekat bawah ini menaik ke menurun? Menaik. Jadi kita ambil nombor yang berdekatan. 2 yang berdekatan. Dekat mana? Ini dia. Okey, mana yang besar, mana yang kecil? Kanan ke kiri? Kanan. Ini 1, ini 2. Maka 1 tolak 2. Okay, kita ambil hijau pula. Okay. 54,780. Yang besar tolak yang kecil. Rapatkan ke kanan. Ambil dari belakang nombor dia. Senang supaya awak tak terbahas. 0 tolak 0, 0. 8 tolak 2, 6. 7, 7, 0. 4 tolak 4, 0. 5 tolak 5, 0. Okay, jadi ini 60. Bermakna yang kat depan ni automatik 20 ini ditambahkan kat sini, tambah 60 dapatlah 54,720. Jadi kat sini kita perlu tolak 54,720 tolak 60 sebab kita nak tahu nombor sebelumnya. Okey. Jadi bila dia pergi kat sini mestilah nombor tu berkurang kan? Dia tak bertambah. Dia bertambah apabila dia ke kanan. 0 tolak 0, 0. 2 tolak 6 tak boleh. Pinjam sebelah jadilah 6. 12 tolak 6, 6 bawa turun 45. Jadi kotak yang pertama 54,660. Tambah 60 jadilah 54,770. Tambah lagi 60 dapatlah 54,780. Lepas tu kotak yang seterusnya, jom kita tambah. Padam dulu.
Okey, 54,780 tambah, rapatkan ke kanan. 0 tambah 0, 0. 8 tambah 6, 14. Dari atas jadilah 8, 5. Alright, jadi jawapan dia 54,840. Kemudian 54,900 tambah 60. Tambah je 0 tambah 0, 0. 0 tambah 6, 6. Ini 9, 4, 5. Dapatlah 54,960. Teknik ni awak kena bezakan. Dia menaik berapa, menurun berapa. Bila awak dah tahu berapa beza dia, maka awak pun tahu nombor yang kosong tu apa dia. Jangan tinggal soalan ini sebab soalan ni sangat mudah. Alright. Selesai semua untuk part 1. Ini adalah contoh menjawab soalan-soalan yang insya-Allah memang akan ada pada setiap peperiksaan. Jadi sangatlah rugi kalau awak jawab dengan salah sebab markah itu adalah penting. Itu tanda aras kalau awak boleh menjawab bermakna awak sangat bagus. Jadi untuk nombor dan anggaran, cerakin, genap atau ganjil, anggaran, bundar dan pola nombor perlu menguasai. Jadi kalau awak ada yang tak faham, boleh WhatsApp Ustazah ataupun komen dekat ruangan bawah. Ustazah harap awak boleh istiqomah mengulang kaji matematik dan mata pelajaran yang lain dengan cuti yang berbaki seminggu. Ada rezeki, umur yang panjang. Kita bertemu lagi di part 2. Bye. Assalamualaikum.